Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan berkaitan dengan hadis maudu'. Nama saya Norosida binti Amin, nombor matrik 056220. Hadis maudu'. Apakah takrif bagi hadis maudu'? Dari segi bahasa, maudu' ialah isim maf'ul dari kata wadu'a, yadu'u, wada'an. Ianya bertentangan dengan ar-rafa yang bermaksud merosot ataupun diunjurkan. Dari segi istilah pula, hadis maudu' bermaksud sesuatu yang direka-reka ataupun dibuat-buat mengenai Rasulullah SAW ataupun orang lain dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan ataupun sifat. Ini merupakan satu pembohongan dan ianya adalah palsu. Seterusnya kedudukan antara jenis hadis. Hadis maudu' yakni hadis palsu adalah bahagian paling teruk dan buruk dari bahagian hadis dhaif yakni hadis lemah yang disebutkan oleh pembentang sebelumnya. Hadis ini tidak sesuai digunakannya baik dalam menentukan hukum maupun dalam kebaikan, kerana hadis ini bukannya mendatangkan kebaikan, malahan ia cuma mendatangkan keburukan kerana ia berunsurkan pembohongan dan ianya palsu. Hukum wadi'i hadis yakni hukum meletakkan hadis. Semua ulama hadis bersepakat bahawa meletakkan hadis maudu' yakni beramal dengan hadis maudu' ini adalah haram kerana ia adalah kemaksiatan dan salah satu daripada dosa yang besar. Al-Hafiz Al-Syakawi berkata, kerana berbohong kepadanya yakni Rasulullah SAW, beliau tidak suka berbohong kepada makhluk dan bangsa lain, sehingga orang-orang yang berwawasan bersetuju. Ini menunjukkan bahawa hadis maudu' adalah salah satu dosa yang besar, dan lebih daripada seorang ulama dan imam menyatakan bahawa taubat orang yang beramal dengan hadis maudu' ini ataupun meletakkan hadis maudu' ini sebagai panduan, taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saja daripada saya. Seterusnya rakan saya akan menyambung pembentangan ini dengan mengupas lebih banyak ataupun mengupas lebih mendalam berkaitan dengan hadis maudu'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Khairina Najih Hamid Yaakob, Raqmu Talabas 05-66-13-5. InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan tentang dua perkara, iaitu apakah hukum hadis maudu' dan apakah faktor kemunculan hadis maudu'. Apakah hukum hadis maudu'? Para ulama hadis menyatakan dan bersetuju bahawa hukum hadis maudu' ialah haram dalam meriwayatkannya bagi sesiapa yang mengetahui kedudukannya, sama ada dalam bentuk hukum, kisah-kisah dan sebagainya, kecuali bagi mereka yang mengetahui kedudukannya, sebagaimana hadis yang berikut: siapa yang meriwayatkan daripadaku dengan sesuatu hadis dan didapati palsu, maka ia adalah salah seorang daripada orang yang beri galakan untuk berbuat baik ataupun untuk menakut-nakutkan. Sebagaimana Al-Hafiz Ibnu As-Salah berkata, saya tahu bahawa hadis palsu merupakan satu kejahatan yang lemah dan periwayatannya tidak dibenarkan bagi sesiapa yang mengetahui keadaannya, dalam erti yang telah berlaku tetapi disertakan dengan situasinya. Tidak seperti hadis yang lemah yang mungkin benar dalam batin, di mana dibenarkan untuk meriwayatkannya dalam bentuk ajakan dan hukuman. Seterusnya saya akan menerangkan tentang faktor kemunculan hadis maudu'. Faktor dan punca utama yang menyebabkan banyak munculnya hadis maudu' yang dapat dikemukakan antaranya ialah yang pertama, perselisihan politik.
Ini adalah sebab yang pertama mengenai selepasnya kematian Uthman bin Affan yang mengambil ciri agama tersebut. Makna yang pertama ialah meletakkan sebuah kemuliaan individu tersebut. Antara buku yang masih wujud dan banyak ialah buku asal dan bahagian yang lama ketika waktu Syiah. Sesungguhnya terdapat banyak hadis-hadis dan berita mengenai Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan lain-lain dari ahli ketua yang lemah. Sekian, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada sahabat saya yang akan menerangkan lebih mengenai hadis maudhu'. Syukran jazilan. Terima kasih kepada sahabat saya sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dayang Mira Marsita binti Awang Muhammad, nombor metrik 055556. Pada hari ini saya akan meneruskan pembentangan dengan memberikan contoh-contoh pada jenis perbezaan politik. Kita lihat pada contoh yang pertama, iaitu kemasyhuran apa yang diletakkan kepada Al-Fadhil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu daripada menerima sebahagian misbah ahli sunnah, iaitu sesungguhnya kemunculan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam pada hari kiamat, dan Abu Bakar As-Siddiq juga adalah salah satu daripadanya secara khusus. Contoh yang kedua adalah antara kebanyakan penyebaran hadis-hadis maudhu' adalah pada zaman Ali bin Abi Thalib, yang mana pada zaman itu ada yang berkata Ali seorang insan yang baik dan dia enggan mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita beralih kepada isi yang kedua, iaitu al-adawatu lil Islam, yang bermaksud permusuhan kepada agama Islam. Pada isi kedua ini, ianya berkaitan dengan dendam-dendam musuh Islam terhadap agama Islam. Mereka ada tergolong daripada golongan Zindik, Yahudi dan juga Majusi, dan juga orang-orang yang dengki terhadap agama Islam dan juga negara Islam. Mereka akan mempelbagaikan jenis keadaan setiap diberhalusi kepada agama Islam dan juga ahlinya. Mereka akan meletakkan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan zat Allah, malaikat, langit, bumi, kenabian, akidah, ibadah, hukum syarak, akal, minuman, makanan, pakaian, kubur, hari kebangkitan, syurga, neraka, dunia akhirat, dan sehinggalah mereka meletakkan keadaan kepada hadas dan juga basal. Kita lihat pada contoh pada jenis ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan zat Allah. Aku melihat Tuhanku di atas unta dan sedang menggugurkan bulu binatang di hadapan manusia. Yang kedua adalah berkaitan dengan sayur-sayuran dan bahan makanan. Sebagai contoh, lentil ada di atas kamu kerana ianya diberkati, melembutkan hati dan menambahkan air mata yang disucikan oleh 70 Nabi. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan burung dan juga haiwan-haiwan. Sebagai contoh, jangan menghina ayam jantan kerana dia adalah sahabat aku dan aku adalah sahabatnya. Musuhnya adalah musuh aku. Siapa yang memberitahu kebenaran jika anak-anak Adam tahu apa yang ada di dalam suaranya, mereka tidak akan membeli bulu dan juga daging dengan emas dan perak, dan bahawa dia akan mengeluarkan suaranya daripada jin. Maka apa yang dapat kita simpulkan daripada isi kedua ini adalah golongan-golongan Zindik, Yahudi, Majusi dan juga orang-orang yang dengki terhadap agama Islam akan mengeluarkan hadis maudhu' untuk menggugurkan Islam. Wallahu a'lam. Sekian itu saja daripada saya. Saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada rakan saya yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fatihah binti Cik So, nombor matrik 056753. Baiklah, insya-Allah saya akan meneruskan pembentangan daripada sahabat-sahabat saya tadi. Baiklah, kita sudah mengetahui beberapa faktor kemunculannya hadis maudhu' daripada sahabat-sahabat kita tadi. Okey, seterusnya saya akan menjelaskan pula tentang faktor yang ketiga kemunculan hadis maudhu'. Faktor yang ketiga kemunculannya hadis maudhu' adalah asabiyah untuk bahasa dan negara bagi sesetengah imam mazhab fiqh.
Okey, apa itu Asabiah untuk bahasa dan negara bagi sesetengah imam mazhab fiqh? Okey, yang ini saya akan menjelaskan lebih detail dan lebih terperinci lagi sebentar lagi insya-Allah. Okey. Pertama sekali kita perlu mengetahui apa itu maksud Asabiah. Asabiah menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaksudkan Asabiah itu adalah seseorang yang mengajak bangsanya ke arah kezaliman. Seperti yang kita boleh fahami maksud hadis maudhu' seperti yang kawan kita beritahu tadi. Hadis maudhu' ni adalah hadis yang direka-reka ataupun hadis palsu yang dicipta oleh golongan zindik, golongan Nasrani untuk menjatuhkan ataupun menjatuhkan kemuliaan orang Islam dan juga untuk menarik minat orang Islam supaya lebih mengamalkan hadis-hadis yang telah dicipta oleh mereka tersebut. Okey, kita dah faham maksud hadis maudhu'. Jadi hadis maudhu' ni adalah hadis palsu, hadis yang kita haram mengamalkannya. Jadi terdapat banyak unsur-unsur yang meragukan, unsur-unsur yang palsu di dalam hadis tersebut. Okey, kita tengok kepada poin yang pertama, Asabiah dari segi bahasa ataupun Asabiah untuk bahasa. Yang mana faktor kemunculan hadis maudhu' ni, pertama sekali Asabiah dari segi bahasa, di mana ramai yang mengutuk orang Arab ketika itu dan memuji diri dan mereka sendiri, sehingga seperti ada yang disebut di dalam hadis, datangnya satu hadis ini yang berbunyi, sekiranya Allah Azza wa Jalla dalam keadaan marah, dia akan mengungkapkan wahyu dalam bahasa Arab, dan jika dia redha dan berkenan, dan dia akan menyatakan wahyu tersebut dalam bahasa Parsi. Mungkin ini adalah hadis yang benar, tetapi apabila orang Arab yang jahil ni datang bertemu dengan mereka, oleh itu mereka meletakkan hadis ini, mereka meletakkan perkara ini terbalik. Maksudnya, maksud tadi tertukar menjadi maksud yang lain. Maksudnya, tadi sekiranya Allah Azza wa Jalla dalam keadaan marah, dia akan mengungkapkan wahyu dalam bahasa Arab. Jika Allah redha dan berkenan, Allah akan menyatakan wahyu tersebut dalam bahasa Parsi. Ini maksud tadi. Tapi mereka telah menukarkan hadis tadi menjadi kepada sekiranya Allah ni dalam keadaan marah, dia akan mengungkapkan wahyu dalam bahasa Parsi. Dan jika Allah redha dan berkenan, Allah akan menyatakan wahyu tersebut dalam bahasa Arab. Maksudnya mereka menukarkan istilah ataupun bahasa yang ada di dalam hadis tersebut menjadi yang atas duduk di bawah, yang di bawah duduk di atas. Maksudnya mereka telah menukar maksud sebenar hadis yang telah ada tadi. Jadi sebab di sini jugalah kita boleh nampak hadis maudhu' ni kita tak dapat nak amal dia. Sebab apa? Sebab terdapatnya unsur yang meragukan, mereka mentokok tambahkan di dalam hadis tersebut. So dekat sini kita boleh nampak yang begitu mereka ni begitu gigih dalam mentokok tambahkan dan memalsukan hadis tersebut semata-mata untuk menarik minat golongan Islam untuk mengamalkan hadis tersebut. Jadi ini adalah Asabiah dari segi bahasa. Baiklah, seterusnya Asabiah untuk negara dan ekonomi. Okey, seperti yang telah diberitahu tadi bahawa hadis maudhu' ni telah dicipta oleh golongan Yahudi, golongan Zindik, golongan Nasrani untuk menarik minat masyarakat sekeliling. Maksudnya, sehingga ada sebahagian daripada mereka menjadi tukang cerita yang nak sangat apa yang disampaikan tu menarik perhatian orang. Jadi, sehingga mereka ni berusaha mengumpulkan orang dengan cara membuat hadis palsu dan hadis yang mereka sendiri cipta. Jadi,
supaya mereka cipta semua ni adalah untuk masyarakat lebih suka dan tertarik kepada mereka. Okay, semua ni mereka buat semua ni adalah untuk mendapat populariti semata-mata. Jadi sehingga adalah daripada golongan mereka berkata, dari apa yang mereka letakkan di beberapa negara ni, mereka kata dalam satu ayat ni, 4 pintu syurga telah dibuka: Alexandria, Ashkelon, Qazvin dan Abadan. Dan keutamaan Jeddah merupakan keutamaan rumah suci Tuhan daripada rumah-rumah yang lain. Ini antaranya adalah mereka lah yang berkata kononnya adalah pintu syurga ni telah dibuka, iaitu yang berada di beberapa negara yang telah disebut tadi. Jadi mereka ni membuat hadis tersebut, hadis maudhu' ni adalah untuk semata-mata untuk menarik minat masyarakat di sekeliling untuk lebih beramal dan percaya dengan hadis tersebut. Okey, yang terakhir adalah asabiah untuk beberapa imam fiqh. Seperti yang kita tahu, hadis maudhu' ni hadis yang palsu, yang direka-reka akibat dari perasaan dendam dan sakit hati daripada golongan zindik, golongan Nasrani, golongan Yahudi apa semua tu kan. Dan mereka ni terasa hati dan berdendam dengan golongan Islam ni sebab mereka rasa golongan Islam ni terdapatnya ahli fiqh yang tingginya ilmu mereka. Jadi mereka ni membuat hadis-hadis palsu semata-mata untuk menghilangkan kemurniaan dan ketinggian dalam kalangan ahli fiqh dan ahli ilmu. Jadi di antara hal-hal tersebut, beberapa ulama telah dicela dan dipuji. Antara mereka berkata, akan ada seorang lelaki dari umatku yang akan diberitahu, Muhammad bin Idris, syaitan telah merosakkan bangsaku, dan akan ada seorang lelaki di bangsaku yang disebut Abu Hanifah, dia adalah pelita bangsaku, dia adalah pelita bangsaku. Maksudnya di sini mereka lebih mengagungkan dalam kalangan mereka. Mereka lebih memuji-muji di kalangan mereka, tetapi di kalangan umat Islam, ahli fiqh, ahli ilmu yang tertinggi di kalangan umat Islam, mereka mencela, mereka tidak memuji langsung mereka-mereka yang ahli fiqh ni. Jadi di sini, di dalam hadis maudhu' ni terdapat banyak sangat celaan, hadis yang tidak betul, hadis yang palsu dan sebagainya. Jadi terdapat beberapa banyak sangat asabiah yang terdapat di dalam faktor-faktor kemunculannya hadis maudhu' ini. Jadi setakat itu sahaja penerangan saya tentang faktor yang ketiga ini. Sekian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Siti Nur Halimatus Sa'diah binti Hashim. Raqmu talabah 056610. Okay, baiklah, insyaAllah saya akan menyambung kembali mengenai faktor kemunculan hadis palsu. Yang keempat ialah cerita dan nasihat untuk beri galakan dan ancaman. Setengah orang yang mengambil peranan menyampaikan nasihat kadangkala tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niat mereka hanya ingin membuatkan orang ramai menangis dalam majlis-majlis mereka supaya orang-orang itu tetap hadir dan tertarik dengan kata-kata mereka. Lalu mereka membuat rekaan kisah-kisah yang palsu dan menyandarkan kisah yang palsu itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ialah karya Muhammad bin Aban bin Aisyah Al-Qasrani. Berkata Abu Zur'ah Ar-Razi, perkara pertama, dia menyediakan periwayatan. Dia berkata kepada orang apa yang diinginkan ahli rawi daripada hadis. Beliau diberitahu hadis penangguhan. Jadi mereka membuat bahagian dalam penangguhan. Okey, jadinya dia tidak melakukan demikian untuk memenanginya menjadi doktrin ataupun pengaruh, tetapi dia berniat untuk orang ramai berpihak kepadanya. Seterusnya, begitu juga keterasingan penceritaan kerana kegaguman yang dia dapatlah.
Contohnya, Ibnu Adi menyebutkan Ja'far bin Ahmad bin Ali Al-Ghafiqi Al-Masri yang dikenali sebagai Ibnu Abi Al-Ala, dan dia telah memahaminya, menyedarinya dan menulis tentangnya, tapi dia menuduhnya melakukan hadis. Oleh kerana dia menyukai pintu di mana dia menjaga meletakkan hadis-hadis tentang orang Mesir dan yang lain, jadi dia meletakkan keutamaan dari pokok kurma dan kurma, Fir'aun, pencuri dan memakan lumpur. Hadis dengan istilah yang buruk dan jelas dalam situasinya. Okey, baiklah, kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu contoh situasi seperti ini termasuk yang pertama, sesiapa yang berkata La ilaha illallah, yakni tiada Tuhan melainkan Allah, Allah akan menciptakan daripada setiap kalimah seekor burung. Paruhnya diperbuat daripada emas dan bulunya daripada marjan, iaitu permata. Dan contoh situasi yang kedua ialah sesungguhnya di dalam syurga itu ada sepohon pokok. Keluar daripada bahagian atasnya satu pasang pakaian lengkap. Daripada bahagian bawahnya keluar seekor kuda belang daripada emas. Pelananya diperbuat daripada batu permata. Kuda itu tidak buang air besar dan tidak buang air kecil. Mempunyai beberapa pasang sayap. Wali-wali Allah akan duduk di atasnya, lalu burung itu akan terbang bersama-sama mereka ke mana saja mereka mahu. Jadi dua contoh situasi ini adalah contoh hadis palsu yang direka dan disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baiklah, secara kesimpulannya hadis maudhu, iaitu hadis palsu, merupakan benda yang salah lah, sebabnya dia ni disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan perkataan tersebut tidak dinyatakan oleh Nabi pun. Jadinya haramlah untuk kita berpegang kepada hadis palsu ni. Dan faktor kepada kemunculan hadis palsu ni, kita boleh tengoklah tadi telah dinyatakan oleh sahabat-sahabat saya dan juga saya sendiri tentang beberapa sebab kemunculan hadis palsu ni. Antaranya seperti sikap fanatik, perpecahan dan juga kejahilan, dan banyak lagi lah faktor-faktor lain yang kami sebut tadi kan. Jadi dia pentinglah untuk kita semua untuk kita usaha untuk hadapi hadis-hadis maudhu' ni, dan kita kena jelaskanlah bahawa hadis ni adalah hadis maudhu'. Supaya apa? Supaya orang ni tidak berpegang kepada hadis tersebut, sebab hadis tersebut adalah palsu. Jadinya itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.